والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وإدواء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Jadi pertama sekali terima kasih ucapkan pada pengurusi majlis. Saya memperkenalkan diri saya, nama saya Luqman Nur Hakim bin Syahidi. Jadi berkumpulnya kita pada malam ini pertama sekali adalah kerana kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan membahaskan satu tajuk iaitu berkenaan tumbuh dengan ilmu. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali perlu kita faham bahawasanya ilmu ini adalah kunci kejayaan bagi setiap manusia. Tidak ada daripada mereka yang berjalan di atas jalan ilmu melainkan yang menanti mereka di sana adalah keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seraya dengan itu, mungkin kita bertanya, apakah yang dipanggil al-ilmu? Apakah itu ilmu? Hari ini orang buat motor pun mereka kata itu ilmu. Itu ilmu mekanik. Ada pun orang sains mereka kata sains itu ilmu kerana itu ilmu sains. Jadi suka untuk saya sebutkan di sisi para alim ulama iaitu cendekiawan orang-orang alim kita, mereka berpendapat bahawasanya ilmu ini adalah apa-apa perkara, apa-apa pengetahuan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ianya baru layak dipanggil ilmu. Contoh, kita belajar tentang hukum, kita belajar fiqh di dalam bab ibadat, maka ibadat ini mendekatkan kita kepada Allah, maka ia layak dipanggil ilmu. Adapun contoh kalau kita sebut berkenaan tentang baiki kereta, secara zahir kita tengok baiki kereta ni tak mendekatkan kita kepada Allah. Memang betul. Jadi dia tak layak dipanggil ilmu, tetapi dia dipanggil fanun. Apa fan? Fan ni adalah al-batnun, perut. Orang belajar tentang membaiki kereta. Bila mana dia baiki kereta orang, maka dia dapat duit. Jadi dengan duit tersebut dia dapat beli makanan dan makanan tu boleh mengenyangkan perut. Jadi dipanggil fanun. Tetapi bila mana seseorang membaiki kereta dalam keadaan dia fikir saya baiki kereta ni supaya owner kereta ni boleh senang pergi masjid buat ibadat. Maka fikirnya itu adalah ilmu. Kerana seperti mana yang disebutkan tadi, ilmu ini adalah apa-apa pengetahuan yang mendekatkan kita kepada Allah. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan ramai manusia yang terdahulu kerana ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ini disedari oleh sebahagian besar daripada musyrikin. Sebab itu kalau kita lihat pada zaman dahulu, bila mana orang kafir ini mereka menakluk sesuatu tempat, maka perkara pertama yang akan dilakukan adalah membinasakan ahli-ahli ilmu supaya masyarakat tidak akan tumbuh subur di dalam keadaan mempunyai pengetahuan ilmu, khususnya ilmu agama. Bagaimana kalau kita lihat Hulagu Khan, seperti ketika mana dia menakluk Baghdad, apa yang dilakukan pertama kali oleh Hulagu Khan iaitu membinasakan maktab, seluruh tempat yang menyimpan kitab-kitab, kerana takut orang Islam yang berada di Baghdad pada waktu akan datang akan mempelajari tentang ilmu. Jadi seraya dengan tajuk yang kita sebut ni, tumbuh dengan ilmu, pertama sekali perlulah kita sedar bahawasanya semua manusia perlu hidup dalam keadaan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini khusus, terutama ilmu agama. Kamu mahu jadi doktor, silakan. Tapi kamu kena ada ilmu agama. Kamu mahu jadi seorang tajir, peniaga yang berjaya, jutawan, billionaire, tapi kamu mesti kena ada ilmu agama.
Kamu mau jadi pilot, silakan. Tetapi pastikan kamu kena ada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok kisah sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang terdahulu, kebanyakan mereka yang hidup dengan ilmu, maka Allah muliakan mereka pada kehidupan yang akan datang. Contohnya, tak perlu kita tengok jauh, kita tengok Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana Saidina Abu Bakar As-Siddiq ini diberi gelaran As-Siddiq, iaitu yang membenarkan. Sehingga kan satu tahap Nabi pernah bersabda mafhumnya bahawasanya jika seandainya dikumpulkan iman Abu Bakar bersama dengan iman seluruh umat di sebuah mizan, maka iman yang lebih berat adalah iman Abu Bakar. Macam mana Abu Bakar boleh sampai kepada tahap macam ni? Yang pertama adalah kerana peranan ilmu agama. Kalau kita lihat ada seorang perempuan bernama Sayyidatina Sumayyah radhiyallahu anha. Kalau hadirin hadirat nak tahu, Sumayyah ini pada ketika hidup dia belum belajar lagi perintah sembahyang. Dia belum belajar sembahyang lagi. Dan dia belum sembahyang. Tetapi Sumayyah ini menjadi perempuan di antara perempuan yang dimuliakan Allah. Perempuan yang pertama yang digelar sebagai wanita yang mati syahid. Kerana apa? Kerana dimuliakan Sumayyah ini dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Sumayyah ini ditangkap dan diugut untuk dibunuh, dipaksanya Sumayyah, ya Sumayyah, gul, katakanlah bahawasanya Tuhan kamu adalah Lata dan Uzza. Maka Sumayyah berbekalkan ilmu pengetahuan mentauhidkan Allah, pengetahuan tentang ilmu agama, tumbuh hidup dengan suburnya bersama dengan ilmu, maka Sumayyah menetapkan pendirian untuk tidak mengakui Tuhan selain Allah. Maka pada waktu tersebut Sumayyah telah disula daripada kemaluan hingga kepada perut. Dan akhirnya telah syahid kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Sumayyah ni berani membuat keputusan seperti begini? Tidak lain dan tak bukan kerana ada kefahaman ilmu yang bagus. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rosaknya sesuatu kaum, binasanya seseorang manusia apabila mana mereka hidup dalam keadaan tak ada ilmu. Orang yang tak ada ilmu hakikatnya mereka hina. Ini yang sebenar-benarnya. Sebab tu ulama bagi tahu ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Belajarlah kerana sesungguhnya tak ada pun orang yang lahir sudah pandai. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Dan kehidupan orang yang berilmu takkan sama dengan kehidupan orang yang tak ada ilmu. Maka kata ulama, fa inna kabiral qaum la ilma indahu saghir idza ittafat alaihi mahafil. Walaupun ada seorang raja yang kita nampak bermegah dengan jawatan kekayaan, tapi kalau raja tu tak ada ilmu, hakikat sebenarnya raja itu adalah manusia yang paling hina di dalam kelompok mereka. Jadi apa yang nak disampaikan oleh ulama di dalam syair ini? Mereka nak bagi tahu bahawasanya suka atau tak suka, mahu ataupun tak mahu, siapa pun kamu, kamu raja ke, kamu orang biasa ke, kamu menteri ke, kamu pasti kena tumbuh hidup dengan ilmu, terutamanya ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Takkan sama kehidupan orang yang ada ilmu dengan kehidupan orang yang tak ada ilmu. Sebab apa hadirin hadirat datang ke dalam Google Meet ni nak belajar? Sebab kita ada ilmu. Kita tahu bahawasanya bila kita belajar Allah muliakan kita. Sebab apa ramai manusia berpusu-pusu pergi konsert Blackpink dekat Kuala Lumpur? Sebab apa ramai manusia berpusu-pusu pergi ke kelab malam, pergi ke tempat maksiat, ada yang berzina dan sebagainya. Ada yang buat benda-benda yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana mereka tak hidup, tak tumbuh dalam keadaan berilmu.
Jadi peranan ilmu di dalam kehidupan seseorang manusia adalah satu peranan yang sangat penting. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi satu keutamaan bagi setiap orang Islam yang mukallaf, yang telah diberatkan kepada dia tanggungjawab untuk hidup sebagai seorang Islam di dalam keadaan mempelajari ilmu agama Allah Ta'ala. Dalam hadis, Nabi pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menginginkan kepada dia kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada dia kefahaman tentang agama. Hari ini kita datang dalam Google Meet ni, kita ada keinginan nak belajar ilmu. Kita pergi ke masjid, kita nak belajar ilmu. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang berkehendak untuk Allah beri kebaikan kepada kita. Tetapi bila mana seseorang dia hidup, Allah tak beri peluang kepada dia belajar ilmu. Allah tak timbulkan keinginan kepada dia untuk belajar ilmu. Maka sebenarnya orang tersebut sedang tidak ada di dalam kehendaknya Allah Ta'ala. Jadi kita ni berada di dalam penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus. Kerana bila Allah redha kepada seseorang, maka Allah beri kepada dia kefahaman tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kadang-kadang kita tengok majlis ilmu ni macam tak ada apa-apa, dari sudut zahir kita tengok macam tak ada apa-apa, tapi percayalah, sebenarnya orang yang pergi belajar menuntut ilmu, tak kisahlah dalam Google Meet ke, TikTok ke, dalam apa jua sekali keadaan, dekat masjid ke, dekat kedai makan ke, tapi bila mana dia pergi belajar menuntut ilmu, sebenarnya orang tersebut sedang berada di dalam jalan menuju ke syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan min turukil jannah." Barang siapa yang pergi menuntut belajar ilmu agama, berjalan di atas jalan untuk mempelajari ilmu agama Allah Ta'ala, maka sebenarnya orang tersebut berada di atas jalan menuju ke syurganya Allah Ta'ala. Apa mafhum daripada hadis ni? Hadis ni nak beritahu kepada saya, kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada hadirin dan hadirat, bahawasanya untuk sampai masuk ke dalam syurga tidak lain dan tak bukan mesti kena ada pembawakan ilmu di dalam diri mereka ataupun kehidupan mereka. Mereka kena hidup seperti orang yang berilmu. 124,000 orang sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang hidup pada zaman Nabi, keseluruhan daripada mereka, kalau kita lihat sejarah hidup mereka di dalam sirah, semua daripada mereka pergi belajar menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hari ini kita tak nak belajar ilmu, hakikatnya kita sebenarnya tengah rasa yang kita lebih bagus daripada sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kalau hari ini orang tak nak belajar ilmu, maka sebenarnya orang tersebut tak nak masuk syurga. Sebab hampir mustahil untuk masuk dalam syurga tanpa ilmu. Hampir mustahil. Kerana nak masuk syurga ni kena ada redha. Nak dapatkan redha ini memerlukan syurganya Allah Ta'ala. Hari ni hadirin hadirat, kalau kita rasa meniaga tu susah, nak jadi jutawan tu susah, kita kena rasa nak masuk syurga tu jauh lebih susah daripada nak jadi jutawan. Jadi sebab itu hari ini ulama menegaskan, berpusu-pusu ulama menulis kitab menegaskan bahawasanya pentingnya kamu al-iltizam bi ta'limil ilm. Pentingnya kamu hidup dan wa ta'ala. Man arada dunya fa alaihi bil ilm. Sesiapa yang menginginkan dunia yang baik, maka dia memerlukan ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm. Sesiapa yang menginginkan akhirat yang baik, iaitu syurga, maka dia memerlukan ilmu.
Wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Dan sesiapa yang menginginkan kedua-duanya, dunia yang baik, akhirat yang baik, fa alaihi bil ilm, maka wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu. Jadi saya menyeru seluruh hadirin dan hadirat untuk sampaikan kepada seluruh kenalan kita bahawasanya betapa pentingnya untuk mereka hidup dalam keadaan mempunyai ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita tertanya macam mana kita nak dapat ilmu. Kita dah faham apakah konsep yang perlu kita hidup, iaitu hidup dalam keadaan berilmu. Tapi macam mana kita nak dapat ilmu? Al-Imam Syafi'i berpesan kepada 6 perkara. Kata Al-Imam Syafi'i, ya akhi la tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku lelaki ataupun perempuan, kamu tak akan dapat ilmu melainkan dengan 6 perkara. Jadi siapa nak ada ilmu, siapa nak ilmu, nak syurga, kena ada 6 perkara ni nak menghasilkan ilmu. Yang pertama sekali, untuk kita dapat ilmu dalam hidup kita, kita kena ada zakaun. Zakaun apa ni? Zakat ni adalah cerdik. Nak dapat ilmu, dia kena cerdik. Maksud cerdik ni apa? Cerdik di dalam mengutus masa dia. Cerdik di dalam mengurus masa dia. Cerdik di dalam berkawan dengan siapa yang perlu dia kawan. Cerdik di dalam membuat keputusan kehidupan dia. Jadi seseorang yang nak ilmu, dia perlu ada kecerdikan, iaitu cerdik di dalam mengurus diri dia. Yang kedua, untuk mendapatkan ilmu, selepas daripada cerdik, dia kena ada wa ijtihadun. Apa ijtihad? Dia kena ada kesungguhan. Belajar ilmu ni dia tak boleh malas. Sebab apa hari ni hadirin hadirat datang ke dalam Google Meet ni, walhal waktu-waktu 9 macam ni, lebih seronok kalau kita tengok televisyen, kita tengok TikTok ke, tengok YouTube ke. Tapi sebab apa kita datang sini? Kesungguhan untuk mempelajari ilmu. Jadi nak dapat ilmu kena ada kesungguhan. Sungguh-sungguh dengar ustaz cakap, kita menulis. Sungguh-sungguh dengar dengan baik. Jadi ini diperlukan di dalam menuntut ilmu. Kemudian kata Al-Imam Syafi'i, yang ketiga, kalau nak dapat ilmu, kamu kena ada wahirsun. Hirsun ni apa? Kamu kena ada sikap tamak. Iaitu tamak di dalam mendapatkan ilmu. Tak cukup kamu belajar satu, kamu nak belajar nombor 2. Tak cukup belajar dengan ustaz ni, nak belajar dengan ustaz lain pula. Ini tidak, kita belajar satu-satu je. Kita belajar fiqah je. Tapi tak nak belajar tasawuf, tak nak belajar sirah, tak nak belajar akhlak. Jadi nak dapat ilmu yang bermanfaat, kena ada sifat tamak. Iaitu tamak di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Yang keempat, untuk mendapatkan ilmu, kena ada malun. Mal apa? Mal ni adalah harta. Maksud harta, kita kena ada belanja sikit untuk dapat ilmu. Contoh, belanja ni macam nak beli pensel kan, nak beli kitab. Ni kita buat Google Meet ni, kita kan pakai handphone. Nak dapat handphone ni kena belilah, betul tak? Jadi nak belajar ni dia kena ada harta sikit. Kena ada keuangan sikit untuk kita gunakan kepada mempelajari ilmu agama Allah Ta'ala. Ini yang keempat. Yang kelima, perkara yang penting untuk dapat ilmu, kita kena ada wa ustazu mursyidun, ustaz yang mursyid, guru yang mursyid. Man huwa, siapakah guru yang mursyid? Guru yang mursyid ni kalau kita nak tahu mudah aja. Kita tengok kalau kita duduk bersama dia mengajar dengan baik, dia nasihat dengan baik, dan kita merasa keinsafan dan kita bertambah keinginan untuk menjadi lebih baik. Maka maksudnya guru tu adalah guru yang mursyid. Ini mudah untuk kita tengok lah. Tapi dia ada ciri-ciri lagi yang lain. Tapi untuk orang awam, ulama bagi tahu yang mudah, kalau kamu duduk dengan dia, kamu dengar dia cakap, kamu perhati segala apa yang dia cakap, semuanya baik, dan kamu merasa insaf,
dan kamu berkeinginan untuk menjadi lagi lebih baik. Itu maksudnya ustaz itu adalah guru yang mursyid. Yang keenam, yang terakhir, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa arda, kalau kamu nak dapat ilmu, maka yang terakhir kamu kena ada watuluz zaman, iaitu jangka masa yang panjang. Hari ini kita punya program Yadul Ulia ni sudah minggu yang ke-31. 1 bulan ada 4 minggu. 31 maknanya berapa? Ada dalam 2-3 tahun lah, betul tak? Menunjukkan betapa jangka masa lamanya kita masih lagi belajar. Dulu waktu saya belajar di Yaman, menghabiskan masa 7 tahun. Selama 7 tahun tu 2 kali je saya balik kampung tengok mak. Jadi menghabiskan masa yang panjang untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah di antara 6 perkara yang Imam Syafi'i bagi tahu, kalau kamu nak dapat ilmu, maka kamu kena ada 6 perkara ini. Jadi sesiapa yang belum ada daripada 6 perkara ini, ciri-cirinya, maka usahakan untuk ada 6 perkara ini, dan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan beri al-ilmu nafi', iaitu ilmu yang bermanfaat. Bila mana seseorang hidup di dalam keadaan berilmu, mempunyai ilmu yang bagus, maka percayalah di dalam kehidupan dia segala-galanya akan menjadi tenang. Kalau dia diuji, dia akan sabar. Kalau dia senang, dia akan bersyukur. Dia akan tahu bahawasanya segala daripada Allah itu adalah khair. Kullu minallah khair. Semua daripada Allah itu adalah baik. Macam mana dia boleh rasa semuanya baik? Kerana dia ada ilmu. Jadi sebab itulah hari ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tumbuhlah, hiduplah wahai para mahasiswa mahasiswi di dalam keadaan kamu hidup dengan berilmu, dan hiduplah dalam keadaan mempelajari ilmu, kerana al-ilmu yahfazuka wal mal yatlubuk liyahfazuk. Ilmu ini menjaga kamu, menyelamatkan kamu. Ilmu ni, kalau orang ada ilmu, maka dia akan selamat. Orang ada ilmu, dia tak akan berzina. Orang ada ilmu, dia tak akan mencuri. Orang ada ilmu, dia tak akan mengumpat, menfitnah, makan rasuah, takkan. Tapi bila orang ada harta, beza ilmu dengan harta. Ilmu ni menjaga kamu. Dia jaga kita daripada benda-benda yang tak baik. Tetapi kalau kita ada harta, harta ini menuntut kita untuk jaga dia. Hari ni kita ada duit kan? Dekat mana kita letak duit kita? Dekat bank. Bank ni ada peti besi, kena jaga supaya orang tak curi. Kita ada kereta, simpan dalam rumah elok-elok, pagar, pasang CCTV. Kalau orang curi, dapat tahu siapa curi. Jadi ilmu ni berbeza dengan harta. Jadi sebab itulah kenapa setiap orang kena hidup dalam keadaan berilmu, kerana ilmu inilah yang akan menjaga kamu di dalam kehidupan yang sementara, yang fana, yang penuh dengan fitnah di dunia ini. Dan ilmu ini juga akan membimbing kamu untuk membawa kamu sampai kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Taala. Wallahu alam bisawab. Jadi saya rasa cukup saja perkongsian yang berkenaan tentang tumbuh dengan ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini dapat menjadi satu sandaran yang baik untuk saya dan untuk kita semua, dan dapat juga menjadi satu prinsip di dalam kehidupan kita, khususnya hari ini kita hidup pada zaman yang sangat menggerunkan, zaman yang dipanggil al-ashaddu zaman, zaman yang sangat teruk, yang penuh dengan maksiat, yang penuh dengan fitnah. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada malam ni, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita keteguhan, kekuatan, kecekalan di dalam melalui kehidupan sebagai seorang yang berilmu. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada saya, moga-moga apa yang kita dengar dapat kita amalkan dalam hidup kita dan kita terapkan di dalam kehidupan seharian kita. Yang baik daripada Allah Taala, yang buruk daripada saya,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.